menyaksikan pelancaran program Ramadan Raya rangkaian televisyen Media Prima Berhad yang telah pun disiarkan di rancangan Melodi sebentar tadi bersama dengan Nabila Huda dan juga Haziq Husni. Jangan salah, memang betul Haziq Husni tu nampak macam pelakon Bollywood kan? Betul Haziq. Okey, untuk rakan-rakan media, suka untuk kami kongsikan kepada anda yang mana sidang media maya ini sebenarnya adalah tertutup dan berdasarkan jemputan khas kepada anda sahaja. Dan kita juga mohon kerjasama untuk menutup mikrofon sepanjang sesi ini berlangsung, dan insyaAllah kita akan berikan cue untuk sesi temu bual sebentar lagi. Dan sesi ini juga akan dirakamkan dan kami akan emailkan Media Kit bersama dengan video rakaman sidang media selepas tamat sesi ini. Dan soalan-soalan yang telah pun anda hantarkan ketika RSVP telah pun dikumpulkan dan akan kami bacakan sebentar saja lagi. Dan untuk makluman juga, kalau ada soalan-soalan tambahan, soalan-soalan yang ingin ditanyakan sepanjang sesi media ini berlangsung, anda boleh dipersilakan untuk menaipnya di ruang chat yang ada, dan insyaAllah kalau ada masa akan kami cuba bacakan soalan-soalan itu nanti. Format dia dalam format nama artis, kemudian diikuti dengan soalan yang ingin anda tanyakan. Okey. Bagi rakan-rakan media yang dah pun bersama dengan kami tadi, anda dah pun saksikan secara langsung di Melodi tentang pelancaran Ramadan Raya rangkaian stesen Media Prima pada tahun ini. Dan untuk bulan Ramadan ini, TV3 dan TV9 melancarkan kempen Ramadan Raya 2022 yang bertemakan Seikhlas Hati. Kalau tahun lepas kami mengangkat tema Salam Sayang, tahun ini kami bawakan kepada anda Seikhlas Hati. Apatah lagi setelah 2 tahun dalam tempoh pandemik ini kan, ada macam-macam perkara yang berlaku. InsyaAllah pada tahun ini terus kami Seikhlas Hati di Media Prima ingin memberikan yang terbaik untuk penonton-penonton, di samping ingin memberi semula kepada masyarakat apa yang telah sokongan-sokongan yang diberikan oleh penonton sepanjang 2 tahun ini. Dan apatah lagi, tema Seikhlas Hati ini juga diangkat untuk menyemarakkan lagi kempen Ramadan Raya sebagai tanda peringatan lah untuk diri kita supaya sentiasa bersyukur dan redha dengan ujian, kerana setiap ujian yang diberikan itu menjadikan kita lebih kuat dan juga tabah. Okey, kalau bercakap tentang program-program Ramadan Raya di TV3 dan juga TV9 ini, pasti ramai dalam kalangan anda tak sabar nak tahu apa antara pengisian-pengisian menarik yang dibawakan. Hari ini saya bertuah sebab bersama dengan sahabat-sahabat yang hebat-hebat hari ini untuk kita kongsikan apa antara pengisian yang bakal dibawakan sepanjang Ramadan di TV3 dan juga di TV9. Saya perkenalkan, di sebelah saya Encik Ahmad Fitri Yahya. Khabar? Baik, Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Fitri ni mentor saya sebenarnya. Dan di sebelah Fitri kita bersama dengan Kim Hassan. Apa khabar Kim? Alhamdulillah, baik. Kim daripada Wow Shop ya? Ya betul, daripada Wow Shop. Okey. Wow juga di hujung sana. Kita tadi tengok kat Melodi tu, ingat ke pelakon Bollywood mana? Haziq Jauh. Husni. Saya daripada jauh tadi. Jauh tadi Datang ke sini. Nampak, bagi belanja sikit lagu Bollywood boleh? Hamko, apa ni? Aku tak ternyanyi. Sembang. Okey, ini yang kita nak cakapkan, sembang-sembang tentang pengisian yang akan bakal dibawakan sepanjang Ramadan ini. Kalau kita cakap tentang Jejak Rasul, inilah dia terajunya yang memang sinonim dengan program Jejak Rasul. Dan untuk makluman anda juga rakan-rakan media, sebenarnya program Jejak Rasul ini dah pun bersiaran hampir 26 tahun. Yang mana siaran pertamanya ditayangkan pada 21 Januari 1996. Saya tingkatan 2 masa tu. Lah, begitu umur. Kita kira sekejap betul. Okey. Belum lagi lah. Okey. So untuk makluman, Fitri mungkin boleh kongsikan lah. Kalau selalunya tiap-tiap tahun sebelum ni orang tengok Jejak Rasul, orang tahu Jejak Rasul ni memang kebiasaannya meneroka ataupun menjelajah di bumi-bumi Anbiya. Tapi daripada tahun lepas dah pun di Malaysia. Dan apa sebenarnya perkongsian yang nak dikongsikan kepada penonton menerusi Jejak Rasul tahun 2022 ni? Okey, baik, terima kasih Fiza. Kalau kita pergi syuting Jejak Rasul kan, ramai orang kampung tanya, Jejak Rasul apa dekat sini? Tapi mereka kena faham lah, jejak, nama pun jejak. Jejak Rasul ni maksudnya kita menyingkap kembali siapa penyambung legasinya. Dan kalau kita lihat, sebelum ni saya dah kongsikan pada peringkat awal, yang mana ketika, ambil contoh macam Kedah lah. Zaman dulu dikenali sebagai Kadaram, Kataha semua. Lepas tu datangnya Islam mengubah, daripada menyembah cakrawala kepada menyembah Islam. Jadi itu mungkin agak lama.
Tapi kali ini kita ambil daripada tahun 1900, lebih kurang macam itulah. Jadi bermaksud dah ada Islam. Namun cabaran yang paling besar sekali ialah bila mana datangnya penjajah. Jadi saya pun, saya rasa sepanjang selibatnya Rasul, yang ni yang paling lama, 60 hari. 60 hari sampai saya pun dah makin hitam. Kita tak panggil hitam, kita panggil putih-putih dodol. Okey, betul. Jadi berkita setiap hari, kami ke tempat yang berbeza, daripada masjid, makam, hutan yang saya kongsikan tadi di Melodi. Kami nak cari satu tempat ni sebab kita perhatikan bahawa tempat ni dikatakan bahawa di sinilah ada istana Sultan Kedah ataupun pusat pemerintahan Kedah yang lama punya. Tapi orang langsung kampung tanya semua tak tahu. Rupanya tempat tu tempat ada seorang belakang rumah Cina ni kata ini laluan untuk saya pergi menangkap khinzir saja. Jadi bila saya pergi, kami ke tempat tu 2 jam sampai ke puncaknya. Jadi memang nampak ada runtuhan sisa istana lama. Jadi rupanya Al-Usta ni adalah ibu negeri Kedah yang ke-8. Sebelum tu ada lagi. Saya pergi ke sampai ibu negeri Kedah yang pertama lagi. Wah, Masya Allah. Bila saya pergi satu tempat tu, orang kampung pun tak tahu. Contohnya macam saya pergi sempadan antara di Perai dan Kedah, saya dapat tahu, oh kenapa patutlah di Kedah dan Pulau Pinang ni ada tempat yang nama sama. Rupa-rupanya ketika dikuasai Siam, ramai umat Islam yang menderita terbunuh. Contohnya masa zaman tu lah ada macam zaman perang musuh bisik contohnya. Jadi zaman tu Siam serang Kedah, contohlah. Jadi mereka bosan-bosan kan. Bosan-bosan mereka akan tengok macam ada nampak perempuan hamil ke, cuba kata ke lelaki ke perempuan anak dia. Jadi nak tahu jawapan mereka belah perut tu. Rupanya perempuan. Jadi kekejaman berlaku. Jadi menyaksikan kebangkitan pendekar-pendekar Islam yang berjiwa Islam ni untuk mengusir ke Siam. Jadi saya pergi ke satu tempat ni, saya tanya orang kampung memang tak tahu. Rupanya memang ada satu batu yang menyebut bahawa ini kawasan yang ditadbir oleh Siam, yang ni ditadbir oleh British ataupun dipanggil sebagai company. Rupanya kalau kita tak buat jejak rasul ni, saya rasa ramai orang yang tak tahu. Masya Allah. Dan Fitri ceritakan, kita pun dah teruja nak dengar. Jadi pastikan nantikan sepanjang Ramadan ini kerana ada banyak pengisian-pengisian dan juga perkongsian menarik yang akan terus dikongsikan daripada Jejak Rasul. Banyak lagi nak tanya kepada Fitri, tapi kita nak tanya kepada Kim dululah. Kalau cakap tentang Ramadan, tentang raya ni, maklumlah kan dah hampir 2 tahun rata-rata kita berhari raya dalam keadaan kita meraihkan bersama dengan insan-insan yang terdekat dengan kita. InsyaAllah tahun ini kita harapkan kita dapat kembali berjumpa dengan sanak saudara, kita dapat raikan bersama dengan ibu ayah yang jauh di kampung, dan maupun rakan-rakan yang mungkin dalam sepanjang tempoh 2 tahun ni ada yang kehilangan ahli keluarga mereka akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Ada macam-macam cara untuk kita gembirakan mereka. Dan tahun ini di Wow Shop juga ada program kolaborasi bersama dengan TV3 dan juga TV9 yang mana akan dikongsikan. Ada banyak cara untuk kita hadiahkan kepada ibu bapa kita ataupun ahli keluarga kita sepanjang hari raya ni. Apa antara barangan-barangan menarik yang bakal dikongsikan? Okey, Assalamualaikum. Baik, untuk Wow Shop sebenarnya kempen Wow Seikhlas Hati nanti banyak sangat orang kata tawaran-tawaran yang cukup hebat. Memang wow, siapa tengok je dah memang nampak wow dah. Sebab apa? Antara sepanjang Wow Seikhlas Hati ni yang paling boleh menarik perhatian penonton kita, antaranya adalah sempena kita nak meraihkan dan juga tanda terima kasih kita kepada penonton-penonton Wow Shop, yang mana pembeli yang paling tertinggi sepanjang minggu ada hadiah istimewa daripada kita punya sponsorship, iaitu daripada jenama Jintel. Dan hadiah itu bernilai hampir RM5,000. So maksudnya kalau Fiza shopping banyak-banyak dekat Wow Shop, mungkin Fiza bakal memenangi hadiah. Ya, saya rasa mak saya lah tu. Mak saya dulu suruh saya belikan. Sekarang tak payah dah. Dah pandai telefon sendiri dek. Okey, tak apa, yang penting kita bayarkan. Tak apa, kita tak kisahlah. Asalkan mak kita happy, kita pun happy. Okey, itu tentang antara promosi istimewa yang nak dikongsikan bersama dengan Wow Shop. Tapi kita sembang, kita bukan sembang-sembang kosong. Kita sembang ada maksud yang kita nak kongsikan kepada anda. Program Sembang Sahur ni dah hampir 10 tahun. Tahun ini tahun 2022 bermula pada tahun 2013. Kakak dulu. Lepas Tapi kita tak pernah buat sama-sama kan kakak? kita pernah buat sesama? Tak pernah. Mungkin tahun depan kita buat sesama. Tahun depan. Okay. Lock tahun depan. Okey. Kalau kita cakap tentang Sembang Sahur ni, dia bukan sembang kosong. Sembang-sembang yang ada sebenarnya manfaat, intipati, perkara-perkara positif yang nak dikongsikan sepanjang bulan Ramadan ni. Untuk tahun ni Haziq, apa antara kelainan? Kita lihat ada perbezaan terajunya.
semuanya. Tahun ini Haziq, Fazli, Fatin dan juga Daya Bakar. 4 orang Ada juga. 2 orang-orang baru. Betul. Okey, apa kelainan yang nak dibawakan untuk Sembang Sahur pada tahun ni? Okey, macam tak sama je macam tahun sebelum ni. Kita akan bercakap satu topik pasal benda yang kita tak tahu. Kita nak belajar lagi pasal bulan Ramadan. Nak tahu tak tajuk dia apa? Ya, Saya silakan. buka sekarang. Saya ada Bagus ya, di tajuk-tajuk hujung jari. dia Ini dah yang kita keluar. nak, ini yang kita nak Saya di hujung tekan jari. terus. Okey, kejap kita pergi grup Sembang Sahur. Dah research ya Dah sebulan ada sebelum. Padanlah perform tiap-tiap tahun lah. Okey, kita tengok. Ah, Antara tajuk-tajuk yang best untuk tahun ni kita ada doa terbaik di bulan Ramadan. Kita Masya tahu tak Allah. doa apa yang patut kita minta di bulan Ramadan ni? Mungkin Yang kita biasa doa Harus kita, diamalkan lah. ya normal doa kan. Mm-mm. Doa apa yang patut kita amalkan? Patut kita ada dugaan musibah. Musibah yang ditimpa kita pada tahun 2020 sampai 2021. Tahun 2022 baru kita boleh berpuasa macam biasa balik. Lepas tu ada tajuk lagi minggu ketiga. Kita ada syukur. Dia dah ada konten ya, bagus. Dah kita dah ada. Ah, Nak tahu tak host dia siapa episod-episod ni? Siapa? Boleh kongsikan? Lepas tu kita ada etika berdakwah. Okey. Boleh share lah nanti tu jadual tu dekat rakan-rakan media Ya, kita, saya akan Google Sheet share tu. antara jadual-jadual semua saya dah ada ni. Ya. Tapi saya nak bagi tahu Ah. pasal Sembang Sahur, saya sendiri sebagai pengacara pun saya belajar. Betul. Kita ada ustaz, kita ada dai yang akan bersama. Kita ada untuk, menu. ada apa? Menu. Makanan-makanan masakan daripada chef terkenal. Mhm. So dalam Sembang Sahur ni dia complete set. Sebelum kita makan Macam workshop juga ya, ada 3 complete pagi ni. set. Jadi saya nak bagi tahu kepada pembeli yang kelima, Anda anda berjaya. berpeluang untuk memenangi sebuah kerusi. Yang ini kerusi WH Bukan kerusi ni. Okey, kerusi ni tak dapat. Tapi saya nak bagi tahu yang Sembang Sahur anda boleh tengok setiap hari Rabu dan Khamis 11 malam di TV3 waktu sama. Memang pukul 9 malam sebab ada orang yang sahur pukul 11. Ya, tapi sebenarnya kalau kita cakap tentang sembang-sembang ni adalah kita dalam kita bergurau, ini antara sebenarnya cara untuk kita menarik juga penonton-penonton kita untuk mendengar pengisian-pengisian yang boleh kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ni. Tapi antara lain konten Sembang Sahur ni yang memang selalu orang tunggu. Kalau Jejak Rasul orang tahu nak tengok isi kandungannya apa. Sejarah. Tapi kalau Sembang Sahur ni antara yang paling dinantikan oleh penonton pastinya Singgah Sahur, yang mana ia merupakan aktiviti CSR yang kebiasaannya dijalankan oleh pihak TV3 untuk menyantuni mereka yang memerlukan sepanjang bulan Ramadan. Saya nak cerita pengalaman saya last year. Saya pergi ke balai bomba, pergi ke balai polis, jumpa frontliner kita yang bertugas. Waktu tu kita berpuasa kala pandemik kan, yang memang kita tak boleh nak pergi bazar dan kena bekerja. Frontliner kita ni bekerja tak satu masa. Kadang-kadang tak tahu nak sahur apa, nak buka puasa apa. Jadi bila kita sampai tu kita bawa makanan tu, happy je diorang. Kita belajar lah kan, kadang-kadang kita dah duduk makan sedap kat rumah pun kita merungut. Tapi sebenarnya ada lagi insan lain yang mereka terpaksa bekerja menjalankan tanggungjawab mereka, tapi mereka bersahur, berbuka dalam keadaan apa adanya. Fatri, kita nak tanya dari segi cabaran. Selalu orang cakap kalau dekat luar negara syuting mungkin banyak cabaran, tapi yang orang tak tahu, yang orang tengok yang dah diedit, dah disunting keluar kat kaca TV, petang-petang cantik dengan muzik, dengan voice over Ahmad Fatri Haya kan, sedap tengok. Tetapi pastinya sepanjang 60 hari tu ada macam-macam kekangan, macam-macam cabaran. 60 hari bersama dengan kru yang minima nak mencari intipati ataupun isi yang nak disampaikan kepada penonton-penonton kita supaya penonton semua berpuas hati sepanjang Ramadan ini. Itu dia, kami syuting dah di tempat yang hari-hari bertukar tempat, dari negeri ke negeri, tapi kali ini banyak di utara, di Kedah, Pinang, Perlis dan sikit di Melaka. Tapi cabaran untuk rakaman kali ini ialah boleh katakan depan, belakang, kiri kanan, atas, bawah semuanya ramai yang positif COVID-19 kan masa tu. Jadi gelombang tu sangat mencabar sekali. Dan juga untuk dari segi fizikal lah, saya kalau kru kita boleh tukar ganti. Tapi kalau host kan ada seorang je. Betul. Saya terpaksa lah sentiasa mengawal kesihatan yang terbaik. Haziq Intai. Dan juga Assalamualaikum. Cuba lagi tahun depan. Okey, untuk program lain saya rasa boleh orang santai kan. Betul. Tapi untuk Jejak Rasul ni dia terpaksa meningkatkan taraf intelektual dia. Maksudnya kajian tu kena berat. Benar. Sebab saya rasa kalau tengok Jejak Rasul disyorkan supaya tengok kembali di YouTube sebab kita bagi fakta tu kadang-kadang agak berat dan mungkin perlukan kepada pemahaman yang mendalam. Seperti contoh nama-nama pun kena ingat panjang kan, tentang Raja Haji Fisabilillah bagaimana, tentang perjuangan Datuk Maharaja Lila, siapa sahabatnya yang menentang G.W. Bush. Jadi saya pun sehari sebelum syuting tu memang kena membaca dalam keadaan yang kritikal lah.
sebab nak memahami bagaimana contohnya macam Bugis 5 bersaudara tu, bagaimana Fiza di orang Kelang kan? Ya, betul. Saya tak sangka di Kelang tu ada satu sejarah yang kita rasa nak Oh, okey. Ya. perasan tak ada gedung Raja Abdullah? Di Kampung Jawa. Siapa Raja Abdullah itu? Kita saksikan dalam jejak Rasul. Dia tanya soalan IQ kat kita. Rupa-rupanya mereka berperang. Okey. Ada pergaduhan dan konflik dalaman di perang Kerang ni menyebabkan pergaduhan. Jadi ada sultan ni yang minta bantuan daripada Bugis ni. Ada yang minta bantuan ni bergaduh, berperang. Okay. Akhirnya yang menang ialah Belanda. Jadi saya kira Raja Abdullah memang ada sekolah Raja Abdullah, gedung Raja Abdullah. Rupanya kalau ikut pada faktanya, makamnya hanya di tepi sungai dan kini terbiar. Ya, saya rasa sebagai orang Kelang saya tak sabar nak tengok Jadi saya pun bersekolah di Kuala Selangor. Jadi saya pergi ke Kuala Selangor, rupanya tak sangka dari sini pernah Belanda serang. Jadi ini bukan peropak apa, tapi ada waktu kami semua macam menangis. Masya-Allah. Sebab rupanya kita lalu setiap hari tak tahu ada sejarah penting di situ dan ada hikmahnya berlaku pandemik ini. Kita kembali menilai perjuangan ulama, ramai juga yang terkorban terbunuh. Dan kalau tengok macam G. Roder Bush pun kan, saya tengok rupanya ada yang dibuang negeri, ada yang dihukum. Jadi itulah dia, kehebatan ulama tu sangat-sangat ketara. Masya-Allah, ada banyak sebenarnya pengisian menarik yang nak terus dikongsikan bersama dengan Jejak Rasul. Pastikan anda terus menontonnya pada Ramadan nanti, dan Kim mungkin boleh kongsikan juga kepada rakan-rakan media kita untuk mereka terus tuliskan yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang molek-molek. Kenapa mereka juga harus war-warkan kepada penonton-penonton kita untuk menonton program-program di TV3, antaranya Wow Shop Seikhlas Hati ni. Antara yang macam saya cakap tadi, kelebihan dia kalau macam kalau sebelum ni kalau penonton membeli dapat wow cashback 5%. Tapi kali ni macam saya cakap tadi, pembeli yang tertinggi sepanjang minggu tu dia akan memenangi hadiah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang istimewanya lagi, sepanjang bulan puasa dan juga raya nanti kita ada segmen yang cukup istimewa, iaitu kempen antara satunya Wow Seikhlas Hati tu, yang mana kita juga ada apa tu? Kita cuba bantu dia. Ni buat pertama kalinya Wow Shop mengadakan satu share resepi sepanjang 30 hari dengan menggunakan produk-produk yang terbaik di Wow Shop. Lepas tu buat pertama kali juga di Wow Shop, setiap pembelian di atas talian kata penonton-penonton akan menerima diskaun RM10 serta merta. Ui, banyak tu. Banyak simpan duit raya tu. Betul. So, Haziq? Itu dia. Tinggal beli. Okey. Belum lagi. Belum lagi. Belum start. Masa puasa. Belum lagi. Jadi itu antara yang menariklah sepanjang kempen Wow Seikhlas Hati yang boleh disaksikan di TV3 dan juga TV9, yang mana TV9 8.30, 9.30 pagi, TV3 10.30 dan juga pukul 1 tengah hari. Okey. Haziq dan juga Fitri mungkin boleh kongsikan juga kepada rakan-rakan media kita, selain nak mengucapkan terima kasih kerana mereka yang terus menyokong program-program kita, kenapa perlu tonton Sembang Sahur dan juga Jejak Rasul. Okey, abang. Terima kasih Kakanda. Kalau kita setiap tahun, saya looking forward nak mengacarakan Sembang Sahur setiap tahun. Ni tahun keempat saya bersama Sembang Sahur. Dia mention pula tahun keempat. 10 tahun. 10 tahun dah dapat, 6 tahun lah tak buat. 4 tahun kita buat. Okey, tapi kita nak belajar dengan santai. Bila kita belajar secara santai, lagi senang nak masuk dalam kepala, kan? Dan setiap hari adalah hari yang patut kita tunggu untuk kita tambah ilmu baru. Dengan Sembang Sahur lah kita nak tambah ilmu baru. Jadi datang tengok dekat TV. Macam saya sendiri tak sabar nak datang kat studio untuk belajar dengan da'i, dengan ustaz kita pukul 11 malam, Rabu dan Khamis di TV3. Ikhlaskan hati anda untuk menonton Sembang Sahur. Lepas tu tidur kejap, bangun balik pukul 4 untuk bersahur. Lepas dah bersahur, kita tunggu untuk sembahyang subuh. Dan lepas sembahyang subuh mungkin kita boleh keluar bekerja. Tengok tanyalah ustaz pula kan. Lepas tu jangan makan sampai tengah hari apa semua, jangan makan. Faham. Faham lah, belum puasa. Saya cerita pasal jadual. Tak apa, yang itu kita PM tepi. Okey, tepi. Nanti boleh share jadual Haziq job tu yang mana yang penuh dekat rakan-rakan media, senang. Okey, Fitri, kenapa perlu tonton Jejak Rasul? Itu dia, bagi saya sendiri sebagai host, saya ingat ia sebagai satu tempat untuk merawat kejahilan. Di sana di sini ada ruang yang panjang untuk kita menilai kembali sejarah tentang tamadun bangsa. Saya lah sampai ke, saya ingat saya kongsikan di laluan Kinsir sampai ke Jirat Cina,
ke puncak, ke lembah semua, saya telah pun turun dan di situ ada tinggalan yang bersejarah dan sampailah kepada, jadi saya ingat semoga ini menjadi satu lagi sumbangan untuk negara dan ini juga satu lagi kajian yang mendalam. Kenapa Fiza senyum? Teruja. Okey, semoga Je Rasul ni menjadi satu lagi medium untuk belajar yang boleh kita pakai suatu hari nanti untuk rujukan. Mungkin 20 tahun pun kami cuba permudahkanlah. Sebab cara kan panjang, complicated. Kami permudahkan versi yang santai dalam Je Rasul pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, 6.30 petang hanya di TV3. Ya, itu dia. Kita berikan tepukan untuk ketiga-tiganya kepada Fatri, Kim dan juga Haziq atas perkongsian tersebut. Terima kasih. Dipersilakan untuk kembali mengambil tempat duduk. Jadi ada pelbagai sebenarnya program-program menarik. Ada itu? Ya. Tuan Paduka Kerja Rosyamno. Ya, kita nak panggil beliau sekarang ni. Dan kita ada Datin Mak Adam. Datin Mak Adam ya. Kita nak kongsikan antara lain program-program yang akan terus mengisi seharian ataupun pada bulan Ramadan anda. Saya nak persilakan yang berbahagia Datuk Rosyamno, Mak Adam dan juga Prina Manros. Dipersilakan. Waalaikumsalam. Okey rakan-rakan media, kita dah pun habis sesi pertama bersama dengan Fatri Yahya, Haziq dan juga Kim untuk perkongsian berkaitan program Ramadan iaitu Jejak Rasul, Sembang Sahur dan juga Wow Seikhlas Hati. Dan sekarang ini saya bersama dengan Datuk Rosyamno, Prina Manros dan juga Mak Adam. Yang mana Datuk Rosyam bagi anda telah pun mengikuti sesi iaitu Sembang Viral yang telah pun ditayangkan di TV9 daripada tahun lepas yang membawa pelbagai isu-isu menarik terkini dengan cara yang lebih santai untuk memberi pelbagai informasi-informasi dan juga maklumat kepada rakyat Malaysia dan juga penonton-penonton khususnya. Dan Aprina dan juga Mak Adam pula merupakan barisan pelakon dari drama bersili 30 hari sebelum raya di slot Diandra. Alhamdulillah sihat semuanya Alhamdulillah. Rasanya tahun ni ramai yang tak sabar dah pun buat pelbagai persediaan menjelang Ramadan kan. Begitu juga kita di TV3 dan juga TV9, kita pun buat persediaan untuk terus berkongsi pelbagai pengisian-pengisian menarik lah untuk penonton-penonton kita. Kita mulakan dengan Datuk Rosyam dahulu. Kalau kita cakap tentang Sembang Viral ni dah memang ada pengikutnya tersendiri. Dah memang ada peminatnya yang mana banyak topik-topik yang diangkat dan dibawakan itu mendapat perhatian ramai dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi kalau kita nak cakap tentang pengisian untuk bulan Ramadan ini Datuk, apa antara yang nak dikongsikan kepada penonton-penonton Sembang Viral? Terima kasih. Sembang Viral pun sebenarnya kita pun tak sangka juga satu kapsul 10 minit setiap petang 7.30 malam di TV9 menjadi perhatian yang begitu besar. Dan kemudian pihak TV9 berbincang untuk mengadakan special untuk Ramadan. Ramadan tu special kan? Jadi Sembang Viral pun kita buat special. Mega kan? Mega kan dia jadi 1 jam. Jadi 1 jam, jadi setiap Isnin 9.30 malam dia orang dah boleh tonton dekat situ. Di antara isu-isu yang kita petik sebenarnya isu-isu semasa. Yang mana kita nampak bahawa hari ini bukan kata orang lain, diri kita juga kadang-kadang kita juga terjerumus ke dalam satu zaman yang mana Rasulullah SAW kata ujung tu, akhir zaman tu lah zaman fitnah. Jadi kita ada internet, kita ada social media dan akhirnya masing-masing sesuka hati. Sesuka hati, tapi konten-konten yang kita letakkan dalam social media itu akan kekal sehingga hari kiamat. Jadi ramai yang mungkin kita diri tak sedar bahawa dari segi hukumnya bagaimana. Kalau kita nak cakap macam ni benda baru, dan akhirnya Sembang Viral ni kita menjemput beberapa ustaz untuk berbincang secara santai, memperingatkan diri kita dan juga memperingatkan orang di luar sana, dan itulah menunjukkan betapa sayangnya TV9 kepada penonton-penonton dia. Bahawa walaupun zaman itu sudah bertukar kepada zaman yang hari ini dengan social media, tetapi kita harus mengingati. Dan alhamdulillah isu-isu yang kita bangkitkan dalam Sembang Viral menjadi satu benda baru, pemikiran baru untuk orang berfikir sama ada social media ini memberikan impak yang bagaimana dalam kehidupan. Adakah social media ini ada kebaikan, ada keburukan? Sebenarnya dua-dua pun ada. Baik pun ada, buruk pun ada, tapi macam mana pula kita memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Jadi kerja kami di Sembang Viral
memperhangat atau membincangkan isu-isu yang viral dalam keadaan semasa. Okey, ada soalan daripada rakan media kita, tapi sekejap lagi kita akan bacakan soalan tersebut untuk Datuk Rosham. Sebelum tu kita tanyakan dululah kepada Aprina dan juga Mak Adam kan, kalau kita cakap tentang siri yang bakal dikongsikan nanti, kongsikan serba sedikit tentang watak anda berdua. Silakan. Aprina dulu, ladies first. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk cerita 30 hari sebelum raya, dia akan bermain di Diandra slot kan, untuk slot baru TV9. Dia tentang sebuah keluarga di mana pelbagai konflik lah 30 hari tu sebelum raya. Memang seiring pula dengan kita punya waktu Ramadan, dan dia akan disiarkan untuk mengenai pasal Ramadan juga. Dan ada konflik lah di mana saya sebagai Rosnah, adik-beradik 3 orang dengan Caca dan juga Shakila Kuriri. Tapi saya dengan Shakila Kuriri ni selalu bergaduh. Selalu macam bergaduh adik-beradik yang pasal harta ke, pasal gelang ke kan. Dua-dua sukakan benda yang sama. Selalu macam aku lebih lah, macam tu lah, something like that. So banyaklah konflik sampaikan pasal ayah dia yang ingatkan macam ayah dia nak mati dah ke, nak meninggal dah before raya. Okay. So nanti kan tercerita pula. Kita jangan lah. Kita bagi kaitannya supaya nanti rakan-rakan kita boleh terus kongsikan supaya penonton-penonton nak tengok siri ini. Mostly dia komedi lah. Komedi. Okay. Macam Mak pula kan, kalau kita cakap tentang cabaran, setiap watak yang kita bawakan tu mesti ada cabaran dia. Walaupun orang kata watak ni nampak ringan, watak ni nampak berat dan sebagainya. Untuk siri ini bagaimana pula cabaran yang terpaksa Mak lalui sebenarnya? Okey, Assalamualaikum semua. Sebenarnya sekarang saya masih belajar berlakon dibanding pula dengan pelakon-pelakon seperti Rina Rose, Abang Kaza dan juga Liza Abdullah. So dari situ juga saya belajar daripada diorang. So apa soalan tadi? Apa cabaran Mak berlakon? Siapa cabaran Mak? Cabaran. Besar saya gelak. Minta maaf. Ini cabaran dalam series ni banyaklah. Tapi kebanyakan pula kita memang seronok bekerja sama sendiri. Sebab chemistry kita automatically dijadi. Okay. Dan ini satu cerita yang semua keluarga boleh tengok. Sebab kita ada komedi dalam cerita ni, kita ada drama, ada pelajaran juga. Seikhlas hati saya nak cakap, drama ini memang istimewa. Istimewa untuk bulan Ramadan yang akan datang ini. Ya. Mungkin cabaran dia adalah sebab Saya nampak keikhlasan nampak kan tu kan? Alhamdulillah. Silakan Aprina. mungkin daripada cabaran tu sebab waktu pandemik. So kita kalau main komedi dia main besar. Jadi di antara kita, banyaklah macam tak boleh too much kan, macam ada SOP yang kita kena ikut. Jadi itu je lah cabaran-cabaran, kadang-kadang juga. Tapi inilah dia kan kehidupan kita hari ni yang kita kena belajar. Kita nak melalui fasa peralihan endemik ni, ini yang kita kena hidup dengan virus ni. Kita yang kena ajar diri kita juga untuk belajar berdisiplin. Mak, dari segi watak yang dibawakan pula macam mana? Okey, watak saya dalam ni adalah menantu kepada Abang Kaza, which is Pak Jerry. Menantu yang sangat sempoi, sangat sopan, sangat respect dia punya pak mertua dan mak mertua. Tapi masalah dalam keluarga ni mesti ada. Tapi tak susah kan tu memang sikap sebenar Mak kan? Ya. Okay, betul lah. Yes. 5 second delay. Di mana saya tadi? Okay, susah bawa watak tu ke senang macam mana? Susah senang adalah, ada susah ada senang, tapi seperti apa yang saya cakap tadi, masih belajar, kita kena belajar setiap hari, kita kena dapatkan ilmu yang diberikan daripada pelakon-pelakon bersama kita. So itu yang sangat penting. Teamwork lah penting kan? Teamwork, yes. Okay. Alright, itu soalan kepada Aprina dan juga Mak. Baiklah Datuk, ada soalan daripada rakan-rakan wartawan ini seiring juga dengan soalan yang nak saya tanyakan kepada Datuk sebenarnya. Ini soalan daripada Muhammad Rizwan bin Abdul Rahman. Ada 2 soalan. Okey, yang pertama katanya kan, kalau kita cakap tentang sembang viral ni, memang isu-isu yang disentuh tu isu-isu yang tular, isu-isu yang viral, isu-isu yang hangat.
Kalau boleh Datuk kongsikan, yang pertama, soalan pertamanya, apa antara isu menarik yang disentuh sepanjang tahun ini ataupun dalam bulan Ramadan ni, apa isu yang diangkat yang nak dikongsikan kepada penonton? Isu yang antara isu yang kita ketengahkan ialah segala-galanya dalam kehidupan tu setiap harinya harus ditunjukkan kepada masyarakat melalui social media. Perlu atau tidak, atau perlu ada reserve kerana rumahku adalah syurgaku, dan ada juga dipanggil aurat rumah tangga. Okey. Jadi jangan kita ingat aurat tu hanya pakaian kita, tetapi rumah tangga kita juga ada aurat. Dan kalau kita tengok ramai yang segala-galanya nak tunjuk lah, kecuali mandi tak tunjuk, dalam bilik tak tunjuk, yang lain semua dah tunjuk. Mungkin satu hari nanti akan ditunjuk, dan ini dah berlaku di negara barat, kan? Jadi kalau katakan orang tu rasa dia perlukan konten dan perlukan duit kerana kontennya viral, adakah mereka sanggup menggadaikan maruah keluarga mereka? Yang ini kita di antara isu yang kita petik, supaya kita kena ingat maruah kita, aurat kita perlu kita jaga. Khasnya mereka yang sudah berkeluarga. Kan? Itu. Okey, itu antara topik yang akan dibawakan. Tapi kita bercakap tentang tajuknya pun dah sembang viral. Dan hari ini kita berhadapan dengan situasi yang mana netizen kan, warganet ni, diorang kadang-kadang memang mudah untuk menghantar komen, memberi kritikan dan sebagainya. Ini seiring juga dengan soalan kedua daripada Muhammad Rizwan. Katanya kalau topik-topik yang dibawakan tu topik-topik hangat, ada tak mendapat sebarang kecaman, kritikan ataupun komen-komen yang negatif daripada warganet? Okey, sebenarnya warganet ni sebenarnya diorang ada hak. Kalau dulu kita ada surat khabar, nak masuk dalam surat khabar sesuatu yang sukar, kecuali ada berita-berita tertentu ataupun kemalangan ke, kebakaran ataupun pencapaian. Tetapi hari ini setiap individu, namanya manusia di atas muka bumi ini, yang negaranya ada satelit, ada internet, mereka ada surat khabar sendiri. Dan mereka tidak ada editor. Mereka yang harus edit. Tetapi kadang-kadang ada juga perkara-perkara yang disebarkan melalui internet itu ataupun social media itu yang menjadi viral, mengundang orang masuk, netizen masuk, dan akhirnya ada yang membuatkan komen-komen yang sebenarnya dia komen, dia marah ke orang tu. Tapi komen tu sebenarnya dia juga berdosa. Kita ingatkan macam kita marah ke orang tu, tapi komen kita tu kalau tengok apa cara kita komen. Jadi komen tu juga boleh membawa bala kepada kita. Dan inilah benda-benda yang kita panggil ustaz-ustaz ni, kita nak tengok dalam keadaan satu dunia kehidupan revolusi 4.0 ni, apa sepatutnya dan bagaimana sepatutnya kita menjaga adab kita. Kerana manusia tu perlu ada adab dia. Jangan kita merosakkan adab kita atau merosakkan akidah kita, atau kita menambah dosa kita sampai di padang mahsyar nanti. Nabi kata ramai yang akan jadi muflis. Jadi ini sebenarnya bukan kita nak hentam orang. Sembang viral bukan nak hentam orang. Kita bercakap tentang benda viral dan kita perbetulkan cara adab kita menggunakan internet itu. Itu yang Okey, kita mengangkat topik-topik yang viral. Faham, kita mengangkat topik-topik yang viral, tapi kita santuni dalam bahasa yang ringkas untuk kita sampaikan manfaat kepada penonton kita. Okay. Sebab hukum saya cakap dengan ustaz tu, ustaz ni semua tak boleh. Ustaz ni semua tak boleh. Dia kata hukum tetap hukum, Rosyam. Maknanya kehidupan kita di atas muka bumi ni berlandaskan Al-Quran dan juga sunnah. Maknanya kalau tak boleh, tak boleh lah. Ada banyak lagi benda boleh. Kenapa kau tak buat benda yang boleh? Kan? Tunjuklah benda-benda lain. Ini balik rumah pun, hai mami. Kau nak tunjuk mami kan? Maknanya sampai segala-gala. Kenapa? Kerana hari ini orang nakkan duit melalui benda yang viral. Kerana nak konten sampai kita lupa adab, kita lupa apa perkara yang boleh dan tak sepatutnya dikongsikan. Okey, ini soalan terakhir untuk sesi ini. Dah habis dah? Kepada Datuk Rosyam daripada rakan wartawan kita juga, Datuk daripada Nur Amira Sazaili. Okey, dia nak tanya, untuk program ni ada tak tetamu jemputan, dan kalau tetamu jemputan tu ada, apa kriteria yang dipilih untuk membolehkan tetamu tu datang? Okey, sekarang alhamdulillah kita dah ada 1 jam special sembang viral mega yang akan mula ditayangkan Isnin 28 hari bulan pukul 9.30 malam. Okey, kriteria yang kita jemput tu of course dia mestilah kena mengena dengan topik kita tu. Begitu juga dengan ustaz yang kita panggil. Kalau dia bab ni ustaz yang jenis yang
yang perlukan dari segi Al-Quran ni, kita akan panggil ustaz yang ada kepakaran dekat situ. Ahlinya. Jadi biasanya untuk sembang viral yang mega ni, kita jemput selebriti, artis. Kerana nak dekat lah, kadang-kadang orang tengok muka saya ni pun dah muak, tengok muka ustaz pun dah muak. Tapi mega tetap mega. Mega tetap mega. Jadi kita jemput artis. Macam contohnya episod yang pertama kita jemput Abang Saleh Yaakob. Abang Saleh Yaakob dia ada dulu ada 4. Sekarang tinggal 3. Tapi kita tak pernah nampak pun dia post dekat social media tentang isteri dia. Padahal konten dia banyak. Isteri pertamaku. Ada isteri keduaku. Abang Jamil ya? Kan? Jadi banyak konten, tapi kenapa dia tak sebarkan konten? Dan kita minta pendapat dia. Kenapa tak sebarkan konten? Sama juga dengan Abby Yus, kita panggil datang untuk topik yang lain tentang adat atau agama. Adat versus agama. Adakah disebabkan adat kita kena langgar agama? Tapi dalam kehidupan kita, agama nombor 1, bukan adat nombor 2. Tapi macam mana kita nak solvekan problem tu? Jadi Abang Abby Yus kita panggil sebab dia ni kan orang Negeri Sembilan. Bila kita panggil dia, baru kita tahu, orang cakap, kalau kau kahwin dengan orang Negeri Sembilan jadi macam ni, harta gini. Rupanya ada sebab-sebab dia. Sebenarnya tak susah mana pun, tapi disebabkan dengar mulut orang cakap, kita nampak macam sukar. Jadi ustaz pula dari segi agamanya macam mana? Kau dengar tak? Dengar. Okay. Semua tengah dengar ni. Okey, seronok kita dengar Abang Rosyam kita sembang, tapi kalau nak dengar lagi Abang Rosyam kita sembang, kena tonton Sembang Mega pada Ramadan. Sembang Viral Mega. Sembang Mega Jahanam. Okey. Dia betulkan kita. Sembang Viral Mega. Kalau Sembang Mega habis. Tunggu puas sekarang kan. Okey. Dia macam tu. Sembang Viral Mega pada Ramadan nanti. Okey. 28 hari bulan dah start dah. 28 hari bulan dah start minggu depan. 28 bulan pukul 9.30 malam. 9.30. Saya buat nanti kejap lagi, saya buat notification. Masa 9.30 malam jangan tengok TV lain, tengok TV 9 je. Baik. Tak takut ke? Satu bumbung tak apa. Apa nak risau sangat? Pilihan di tangan kita. Tak apa bang. Nampak setia sangat ni. Abang, dekat rumah ada 2-3 TV. Kita boleh support semua. 2-3 bini? TV. TV. Abang jangan tersasul bang. Boleh rakan-rakan media boleh ambil apa abang cakap tu. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Rosyam, kepada Aprina dan juga Mak Adam. Kita doakan semoga maju jaya, terus diberi kesihatan yang baik sepanjang Ramadan ini, dan sama-sama dapat kita meraihkan hari raya nanti dengan seikhlas hati, insya-Allah. Sambut Ramadan dululah. Ya, Ramadan dulu. Raya kemudian lah. Ya, betul. Ramadan dan juga raya nanti, insya-Allah. Seikhlas hati kita. Seikhlas hati. Maafkan abang. Sama, saya pun minta maaf seikhlasnya. Tadi macam ni bang? 2-3 bini macam mana? Kata ada 2-3 bini kat rumah apa? Mana you bermadu? Bukan saya 2-3 TV. Abang tadi tersasul ke macam mana? Saya ada 4. 4 anak? 4 isteri. 4 isteri. Dia yang pertama, dia kedua, ketiga dan keempat. Sembang Viral Mega. Sembang Viral Mega. Okay. Barulah viral. Betul. Jangan saya pun sekarang nak viral. Sekarang zaman kan banyak viral. Saya kan artis, saya pun nak viral juga. Yalah, ni. Dia tengah cari bahan ni. Bang, is 1, is 2, is 3, is 4, semua orang yang sama Saya nak cari bahan untuk viral ni. Dah lama tak viral. Tapi yang elok-elok, biar yang elok. Janji viral. Biar yang elok. Okey, biar yang elok. Okey, terima kasih, kita berikan tepukan kepada Datuk Rosyam, Aprina dan juga Mak Adam. Di atas perkongsian itu tadi, terima kasih. Kita gurau-gurau kan, seronok kan. Dan apa pun yang penting kita terus seikhlas hati untuk kita meraihkan Ramadan dan juga hari raya nanti. Okey, dan sekarang ini kita nak mempersilakan seterusnya Yana Samsudin dan juga Fazil Zahari, pasangan suami isteri ni, untuk bersama-sama dengan saya. Dipersilakan dengan Yana dan juga Fazil. Okey, kita nak kongsikan tentang siri iaitu Menantu Mac Barber. Okey, tadi dah dikongsikan juga dekat Melody kan. Ini antara penampilan anda, khaslah anda berdua sebagai suami isteri dalam satu drama. Tadi Abel pun dah tanya, Haziq pun dah tanya kan. Tapi kita nak kongsikan sekali lagi lah kepada rakan-rakan media kita kan. Macam mana boleh bersetuju ni untuk sama-sama berkolaborasi dalam drama ni? Kalau tanya bersetuju tu kena tanya dia lah. So, saya memang kerja saya pelakon. Yang tanya dia ni tiba. Macam mana boleh bersetuju tu? Macam mana boleh bersetuju? Itulah, kalau ikutnya biasanya saya bekerja belakang tabir. Kalau ikutnya pelakon pun dulu ada pelakon lah kan. So bila production house datang approach, normally dia orang tanya pasal Yana lah kan. And then tiba-tiba dia tanya ada pelakon lelaki tak? Saya cakap saya automatic.
Kan, lepas tu bila dia orang propose tengok, oh boleh, saya pun terkejut. Sebenarnya kita berseluruh je. Kan? Oh, I pun tak tahu cerita ni. Tak cakap. Kira baru tahu lah ni. Pandai jual diri. Eksklusif. Bagus. Kan, paling yakin lah kan. Tapi kita kena terima kasih juga sebab banyak pihak yang bersetuju sebab dia mesti adalah tapisan juga kan. Bukan ambil-ambil je, betul tak? Boleh berlakon nasib baik. Alhamdulillah. Mana tahu lepas ni ada banyak lagi peluang-peluang kan yang dapat diberikan untuk berlakon bersama-sama ni. Kalau kita cakap dari segi gabungan selain daripada anda berdua, kabarnya dalam siri ini juga ada Didi Alias. Betul. Jadi macam mana tu berlakon bersama dengan Didi Alias? Mesti seronok meriah set tu kan? Seronok. Saya sebenarnya ada satu filem juga yang tak keluar lagi. Ada kaitan dengan Didi Alias juga. Dia jadi mak saya. Tapi kali ni bila saya dapat tahu mak mertua dia adalah Didi Alias, saya dah tahu dah. Mesti best. Kita dah tahu Didi Alias punya watak energi tu pun semua kan. Kita dah rasa dah seronok. So cerita ni komedi pula kan. So saya rasa dia akan jadi sweet lah. Cerita dia sweet. Wit lah, kita wit sangat. Okay. Fazil nampak malu-malu Memang pemalu. Saya asalnya memang pemalu lah kan. Tapi bila dah keluar di kaca TV ni, dia kena kurangkan sikit malu tu lah. Okey. Tapi mungkin boleh kongsikanlah sikit watak yang akan dibawakan dalam siri Mac Barber ni. Adakah watak pemalu ke? Atau watak macam mana sebenarnya? Okay, kalau ikutnya yang karakter ni dia kena handsome. Lepas tu ada. Terima kasih. Dia kena handsome. Lepas tu dia kena tegas. Tegas ke? Tegas. Okey. Dia sampai hati. Kalau dekat company tu kalau buang orang saya tak sampai hati, tapi dia sampai hati. Tegas. Bagi saya dia tegas. Okey. Dan ada komedi lah. Jadi saya dah keluarkan kekomedian saya tu dengan saya dah berpantun dalam drama ni. Kira saing-saing Fitri Yahya lah ni. Saya kalau buat MC job, Fitri tak ada pantun. Dia pun WhatsApp saya pantun. Selamat. Jadi boleh pantun jugalah ni. Cuba belanja satu pantun. Boleh? Kalau tanya sekarang ni. Okey, kita bagi masa. Okay, Yana, mungkin apa yang Yana nak kongsikan juga kepada penonton? Kalau kita cakap tentang lakonan ini sebagai kerjaya kita, kalau macam saya sebagai pengacara, Yana sebagai pelakon, pengacara, usahawan dan sebagainya, kita kalau boleh setiap kali kita muncul kat kaca TV tu, ada kelainan yang kita nak bawakan supaya apa yang kita sampaikan tu orang ingat dengan konsep yang positif. Sama juga dengan konsep Seikhlas Hati ni. Untuk drama ni, apa kelainan yang nak dibawakan? Okay, secara jujurnya Yana dah lama tak berlakon. Yana dah sibuk dengan bisnes, dengan family, dengan anak. So bila kembali, ini pun baru masa tu berlakon masa anak yang kedua baru setahun. So macam orang kata postmortem punya birth tu masih ada lagi, macam pening tu tak hafal dialog tu masih ada lagi. So bila Yana rasa macam nak terima tu macam nak terima ke tak sebab dia komedi biasa kan. So saya rasa macam okay, cerita komedi ni nak ambil ke tak. So bila cakap berlakon dengan Fazil, saya lagi terasa beban tu sebenarnya. Pasal terasa beban pasal saya takut saya jadi terkritik dia. Terkritik dia, saya takut dia tak dapat deliver, saya terlebih. Saya memang selalu support dia dari belakang. Kalau dia tak okey, saya selalu cakap. Bagi komen yang membina lah. Seikhlas hati. Sangat seikhlas hati. Okey, jadi macam mana akhirnya garapan ni bagaimana dan kenapa penonton-penonton kena tonton siri menantu Mac Barber? Yes. Kenapa? Sebelum tu nak cakap juga yang dia cakap nak terima tak terima tu sebab apa, dia takut mengganggu produksi sebab dengan dia punya ni. Tapi alhamdulillah bila kita discuss apa yang kita nak buat, alhamdulillah kita dapat garapkan benda tu jadi komedi, jadi romantis. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. So kena tengok sebab cerita dia pukul 9 malam setiap hari Ahad. So masa tu korang bulan puasa nanti, korang dah lepas buka puasa, dah tarawih kan, korang rasa macam nak relax kan, nak santai, dan you boleh layan drama ni. So kita nak benda macam tu lah. Kita tak nak, mungkin ada hari stres ke kan. Jadi hari Ahad adalah hari yang santai. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, sebenarnya ada macam-macam nak terus dikongsikan bersama dengan anda sepanjang Ramadan ini. Seikhlas hatinya kita nak ucapkan terima kasih kepada Yana dan juga Fazil di atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini untuk kongsikan apa antara keistimewaan dan juga keunikan daripada siri Menantu Mac Barber. Okey, buat rakan-rakan media, nampaknya kita dah
pun sampai ke penghujung sesi temu bual bersama dengan rakan-rakan selebriti jemputan yang menjayakan program-program istimewa TV3 dan juga TV9 sepanjang bulan Ramadan ini. Seikhlas hati, itulah yang akan terus kami bawakan. Untuk rakan-rakan media, terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami sepanjang TV3, TV9 dan juga pelbagai program-program di bawah rangkaian Media Prima Berhad. Dan kami harapkan anda tuliskan yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang molek-molek seikhlas hati anda untuk terus sama-sama kita kongsikan kepada penonton-penonton TV3 dan juga TV9 kerana ada pelbagai program-program menarik yang akan terus disajikan, ditayangkan untuk pengisian penonton sepanjang Ramadan ini. Dan bagi anda yang mungkin ada sebarang soalan-soalan lanjut, anda rakan media boleh terus menghubungi ataupun keep in touch bersama dengan Cain dan juga tim daripada media relations kami, Cain ataupun Kak Farina ataupun Ming. Dan untuk maklumat-maklumat lanjut seperti biasa tentang pelbagai program-program terkini di TV3 dan TV9, anda boleh terus layari www.extra.com.my dan macam biasa anda boleh terus mengikuti laman media sosial kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter di TV3 Malaysia dan juga TV9 Malaysia. Jangan lupa boleh terus kongsikan juga kepada pembaca-pembaca anda, penonton-penonton anda untuk gunakan hashtag seikhlas hati untuk sama-sama kita menghangatkan lagi perbualan di media sosial. Okey, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Anda kata ada tersalah kata, tersilap bahasa ataupun gurauan-gurauan yang mungkin membuat anda terasa yang baik itu datang daripada yang mencipta, yang buruk itu datang dari saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.